Tapi kita baca jangan baca wal sifat, baca apa? Was sifat. Terus kepada sin dah, terus kepada s tu. Was sifat. Itu sad yang sebenarnya, bukan s tu ya. Was sifat. Pengertian tauhid asma' was sifat secara ringkasnya ialah beriktikad arti kepercayaan yang tak luruh-luruh. Kepercayaan yang tetap, kepercayaan yang yang tegas, itu i'tiqad. Dengan jazam tu artinya tetap, putih. Kalau kitab tua katakan putih itu artinya tak ada lagi apa, sudah tak ada lagi lah, dah tak ada terikat lagi, putus. Bahawa jadi apa yang diiktikadkannya, yang dia faham tu, yang dia akidah tu macam mana, bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Sifat Allah tu semua sempurna belaka, tak ada kekurangan, tak ada kecacatan, tak ada kelemahan. Itu sempurna. Sebab bila kita sebut subhanallah, 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 kita menyatakan kesempurnaan Allah Ta'ala. Tak ada lemah, tak ada cacat, tak ada kurang, tak ada apa-apa pun tak ada, semua sempurna belaka. Tu subhanallah, maha suci Allah. Suci itu artinya apa? Tak ada kotor, itu suci. Allah tu suci daripada kekurangan, suci daripada kecacatan, suci daripada kelemahan, suci daripada segala-gala yang mengurangkan kesempurnaannya. Sifat-sifat kesempurnaan, suci bersih daripada segala sifat-sifat kekurangan. Lain dari Allah semua ada sifat-sifat kekurangan. Seperti manusia, binatang, jin, malaikat, ada kekurangan belaka. Yang tak ada kekurangan hanya Allah Ta'ala sahaja. Sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Dia tak ada serupa. Nama boleh serupa. Allah tu ada ilmu, makhluk pun ada ilmu. Tapi serupa ke ilmu Allah dengan ilmu makhluk? Diam tu serupa ke ya? Tidak, ya. Allah ada kuasa, makhluk pun ada kuasa. Kuasa ke kuasa, ada serupa ke kuasa Allah dengan kuasa makhluk? Tidak, tak sama. Lagi apa? Allah Maha Pemurah, ada juga makhluk yang Maha Pemurah. Serupa ke pemurahnya Allah dengan pemurahnya makhluk? Tak serupa. Itu artinya tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Begitu juga pengasih, Allah pun pengasih, makhluk pun pengasih, tapi tak sama kasih sayang Allah dengan kasih sayang makhluk. Tidak ada kekurangan, walaupun nama itu serupa. Dalam arti kata kita isbatkan, arti isbat itu tetapkan. Itu isbat, mengatakan ya, itu namanya isbat. Isbat, itu namanya apa? Isbat. Allah Maha Kuasa, apa jawab? Allah tidak akan mati selama-lamanya, apa? Itu isbat namanya, menetapkan ya, mengatakan ya, itu artinya isbat. Mengisbatkan, artinya apa? Mengiyakan, membetulkan, menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat Allah sendiri, menetapkannya. Nama-nama itu siapa yang bagi nama? Pada sifat Allah, Allah sendiri yang bagi nama. Bukan kita menggelarkan Allah tu begini dah. Allah sendiri yang bagi nama dirinya. Menetapkan bagi Allah, dan juga Rasulullah pun ada juga menetapkannya, iaitu dalam hadis-hadis baginda. Allah sendiri menetapkannya di dalam Al-Quranul Karim bagi zatnya, dan Rasulullah SAW menetapnya bagi Allah di dalam hadis baginda, tanpa mengubah. Tak boleh diubah-ubah, lafaznya tak boleh diubah, tanpa mengubah lafaz, iaitu kalimah, dan pengertiannya. Jangan diubah-ubah lafaz dan pengertiannya, tanpa mentaktilkan berarti mengingkarinya. Taktil, ejanya taktil, tak, tapi sebenarnya ain tu. Mentaktilkan, ujung til tu ta, bukan ta, bukannya ta. Jangan baca taktil, tak betul. Taktilkan, mentaktilkan,
Katanya mengingkarinya. Mengingkari, mempertikaikannya. Mana Allah sempurna, tak ada, tak boleh. Jangan dipertikaikan, mentaktilkannya. Umpama mengenepikan semua nama Allah, mana-mana nama Allah kita ketepikan semua sekali, kafir lah jadinya. Atau satu aja kita ketepikan nama Allah, kafir juga jadinya. Tak boleh langsung kita ketepikan nama-nama Allah itu. Itu arti mentaktilkan tu, ya. Umpama mengenepikan semua nama Allah atau sifat Allah ataupun sebahagiannya, semua ke, satu ke, tiga ke, lima ke, tak boleh. Satu pun tak boleh, betapa 2, 3, 5, 10 sampai 99 tak boleh nak diketepikan. Whether you like it or not, you have got to accept. Kena terima sifat-sifat Allah ni, ataupun nama-nama Allah ni kena terima. Walaupun kita suka ke tak suka kan, kena terima, ya. Tak boleh nak diketepikan, tak boleh nak ingkar. Tanpa mentakfiatkan, berarti mentakyifkan, ataupun tanpa mentakyifkan, artinya membuat kafiat. Mentakyif artinya membuat method, cara-cara. Umpamanya Allah turun ke dunia, umpamanya macam mana Allah turun, jangan dibincang-bincang. Naik borak ke, naik kereta api ke, naik bas ke, tak ada, ya. Jangan ditakyifkan. Jadi diberi kaifiat, diberi method, tak boleh. Ya. Jangan betulkan TV anda. Sudah. Tak apalah. Kalau dia ada mustahak kan dia panggil lah. Jadi ditakyif kan tak boleh, ya, dikaifiatkan tak boleh. Umpamanya Allah menjadikan manusia, macam mana Allah jadikan manusia? Dia ambil yang tanah-tanah tu kepai campak apa itu ke? Jangan disoal, jangan cipta-cipta sendiri, jangan pandai-pandai memandai-mandai sendiri, tak boleh, ya. Apa saja, macam Allah bersemayam umpamanya, macam mana Allah semayam, duduk atas panggung ke? Allah bersemayam di aras ataupun ada ayat-ayat yang begitu, ya. Jangan kita cuba cari-carikan kaifiatnya, dibuat kaifiat, tak boleh, ya. Kerana itu hak Allah Ta'ala, itu khusus bagi Allah Ta'ala saja. Macam mana dia bersemayam, entah. Udahlah. Jawabnya apa? Entah. Terserah kepada Allah macam mana dia nak bersemayam. Itu takyif namanya. Tanpa mentakyifkan, yakni menetapkan kaifiatnya dengan menentukan hakikatnya, iaitu menetapkannya, ya. Dan menetapkan cara-cara tertentu bagi Allah tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Jangan samakan. Walaupun ada ayat Quran yang menyebut tentang muka Allah, ada ayat Quran menyebut tentang tangan Allah, jangan disamakan dengan tangan makhluk. Muka Allah ni apa muka sanu dah, tak boleh, ya. Tak sama. Tapi Allah ada muka tak? Allah kata ada muka, ada lah. Mana rupanya? Entah. Itu jawabnya. Mana rupanya? Entah. Itu yang lebih selamat. Tapi ulama-ulama akhir zaman ni, ulama mutakhirin, dia memberi takwil. Takwil itu arti beri makna yang lain, yang sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Lepas tu kadang-kadang kita kata wajhullah tu, ataupun wajah Allah, ataupun muka Allah, ditawilkan kepada zat Allah. Ya, ditawilkan kepada zat Allah, diberi makna zat Allah sesuai dengan sifat kesempurnaan Allah Taala. Itu pada kata Allah duduk atas aras, artinya Allah tu ada kerajaan. Ya, ada kerajaan di aras umpamanya. Allah tu apa lagi? Tangan Allah umpamanya, tangan Allah mengatasi tangan-tangan mereka yang lain. Arti tangan Allah tu bukan apa tangan saya ni. Ada siku, ada lengan, ada jari, ada cincin, bukan apa itu, ya. Mana rupanya?
Entah. Betul lah tu. Bila entah tu betul lah. Bila ada kena-mena dengan Allah, jangan banyak benar songih. Tahu songih? Banyak benar menunjukkan pandainya. Dia mereka-rekakan sifat-sifat Allah. Betul tak boleh. Ya. Daripada pengertian ini jelaslah bahawa Tuhan, itu Tuhan dia, tauhid bukan Tuhan. Tauhid asma wal sifat. Tauhid asma, tauhid nama-nama dan juga tauhid sifat-sifat. Ini berdasarkan kepada 3 asas. Tauhid asma dan sifat itu ada 3 asasnya. Siapa yang menyeleweng daripada asas ini, sudah tentu ia tidak mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu berartinya mengesakan Allah. Maknanya Allah itu Allah saja Allah. Itu dia mentauhidkan Allah. Mengesakan Allah. Esa itu berartinya? Esa itu berartinya? Se, cakap orang Kelantan. Se tahu kan? Satu, kopi se. Satu. Artinya menjadikan Allah itu ataupun mengaku Allah itu hanya satu. Cuma dalam ilmu tauhid tidak digalakkan kita sebut perkataan satu pun. Tidak digalakkan ya. Jadi kita sebut perkataan esa. Tunggal. Itu boleh, tunggal. Satu tu bukanlah salah, bukan jadi kapior kalau nyebut satu tidak, tapi tidak digalakkan. Bila kita ngaji ilmu tauhid tidak digalakkan sebut perkataan satu. Sebut tunggal tak apa. Esa tak apa ya. Padahal esa tu bukan bahasa Arab pun. Cakap apa entah esa ni? Cakap apa? Cakap orang Kelantan, orang Tani agaknya esa ni. Bukan cakap Jawa, bukan cakap Jawa. Satu apa? Sudah tak tahu cakap Jawa dah. Satu apa? Siji, loro, telu, papat. Itu cakap Jawa ni. Tapi bukan cakap Arab. Arab kalau satu apa? Wahid. Itu kata wahid ya. Allahul wahidul qahar ya. Wahid cakap Arab. Tapi kita digalakkan menyebut perkataan esa. Jangan sebut satu. Satu tu tidak salah, tetapi tidak digalakkan. Jadi mensucikan Allah ya. Ada 3 asas. Siapa yang menyeleweng daripada asas ini, sudah tentu ia tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesakan Allah, tidak menunggalkan Allah. Ya, di segi asma'nya, di segi namanya. Kerana nama Allah ni, Allah saja yang layak memiliki nama itu. Ar-Rahman. Allah saja yang layak memiliki nama Ar-Rahman. Ar-Rahim. Siapa yang layak? Hanya Allah saja yang layak menerima atau memiliki nama Ar-Rahim. Gitu ke yang lain-lain, yang 99 tu. Cuma Allah saja yang layak memiliki nama-nama itu. Orang lain boleh, tapi tidak sepenuhnya lah ya. Boleh nama Ar-Rahman. Boleh tak orang bubuh nama Ar-Rahman? Boleh. Daripada anak-anak semua boleh nama Ar-Rahman. Salahnya Abdul Rahman pun boleh, Rahman pun boleh, Rahim pun boleh, Abdul Rahim pun boleh. Yang tak boleh Allah, itu tak boleh. Jangan bubuh nama Allah esok ya. Ada anak esok namanya Allah bin Muhammad, tak boleh. Allah bin Ibrahim, tak boleh. Kalau nak bubuh Allah juga bubuh apa? Abdullah, itu boleh ya. Nak bubuh Allah boleh, tapi Abdullah. Jangan Allah nunggal je, tak boleh ya. Kerana Allah tu hanya Allah saja yang layak memiliki nama Allah. Lain tak layak ya. Jadi maknanya mentauhid itu namanya mentauhid ya. Kalau dia menyeleweng, maka dia bukanlah mentauhidkan Allah dari segi asma, dari segi nama dan sifat-sifat. Ketiga-tiga asas itu ialah yang pertama, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Azza tu yang maha mulia, wa tu dan, Jalla tu yang maha besar, yang maha mulia dan yang maha besar. Itu Azza wa Jalla. Ya. Daripada menyerupai makhluk dan daripada sifat kekurangan. Itu yang pertama. Mensucikan Allah. Mensuci itu artinya apa? Mentiadakan Allah. Allah tu tidak ada kekurangan. Allah tu tidak ada menyerupai makhluk yang lain. Itu artinya mensucikan Allah. Tahu erti suci? Kalau baju tu suci macam ada laki ke tak? Ada laki tak? Tak ada laki, itu namanya suci. Bila kita sebut maha suci Allah, artinya Allah tu tak ada. Apa yang tak ada? Tak ada kekurangan, tak ada kelemahan, tak ada kecacatan. Itu namanya maha suci.
Ya, mensucikan Allah Azza wa Jalla daripada menyerupai makhluk. Kalau ada menyerupai makhluk, maknanya tak suci lah Allah tu. Ya, tak ada suci lagi, tak sempurna sucinya. Begitu juga daripada sifat-sifat kekurangan. Kalau Allah tu ada demam lah, ada sakit gigi lah, ada jalan jenggot-jengkat over saya ni, artinya sempurna ke Allah tu? Tak sempurna, adalah kekurangannya, adalah kecacatannya, ya. Jadi Allah tak ada langsung apa-apa kekurangan, tak ada langsung apa-apa kecacatan, tak ada langsung apa-apa kelemahan. Itu suci Allah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sabit di dalam Al-Quranul Karim. Nama-nama itu semua ada dalam Al-Quranul Karim. Ada 99 namanya. Ya, semua itu ada dalam Al-Quranul Karim. Kita tak payah cari, memang ada. Carilah ada, ya. Ulama-ulama dulu dah cari dah. Dah susun dah. Dah bilang pun. Kita bilang pun dah. Ulama-ulama dulu dah bilang. Ada berapa nama situ? 99 nama, dalam hadis pada itu. Ya. Bermakna beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sabit di dalam Al-Quranul Karim dan hadis syarif. Hadis syarif itu ni hadis yang mulia. Syarif itu mulia. Ada orang nama Syarifah lah. Mulia lah tu. Syarifah tu mulia lah. Ada? Tak ada nama Syarifah? Mulia lah tu. Kalau orang lelaki Syarif, mulia lah tu. Tanpa mengurang, mengubah dan mentaktilkan. Apa arti taktil tadi? Dah sebut dah. Dah baca dah tadi. Taktil apa artinya? Sudah lupa. Apa dia? Mengingkarinya, ya, tanpa ingkar, tanpa membahasnya, tanpa mempertikaikannya. Itu namanya mentaktilkannya, ya. Yang kedua, yang ketiga, menghapuskan perasaan ingin tahu kaifiat dan bentuk sifat-sifat itu. Jangan nak cuba nak tahu Allah tu warna biru ke, hijau ke, kuning ke, gemuk ke, kurus ke, besar ke, kecil ke, jangan. Kerana Allah bukan serupa dengan makhluk. Selagi boleh kita lihat, selagi boleh kita dengar, selagi boleh kita pegang, selagi boleh kita rasakan, selagi boleh kita bayangkan, itu bukan Allah. Itu bukan Allah, ya. Kerana Allah tu tak dapat ditengok, tak dapat didengar, tak dapat dipegang, tak dapat dicapai, tak dapat dibayangkan dalam hati kita pun tak tahu, ya. Macam mana Allah tu. Jangan cuba-cuba cari kaifiat, ya. Macam mana tingginya Allah, tinggi pokoknya ke, jangan dibanding-bandingkan dengan apa-apa pun dalam alam ini. Kerana Allah tak sama dengan apa saja yang ada di dalam alam ini. Okey, itu tiga, ya. Itu asas bahagian yang ketiga, tauhid al-asma' dan tauhid as-sifat. Ada tiga asasnya. Yang pertama, mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Mensucikan Allah daripada menyerupai mana-mana makhluk. Yang kedua, mensucikan Allah daripada apa-apa kekurangan. Yang ketiga, dia jangan very inquisitive. Tahu apa arti inquisitive? Nak tahu mana rupa Allah tu, macam mana Allah buat manusia, macam mana Allah jadikan alam ni. Jangan payah tahu. Udah kita percaya Allah yang menjadikan alam ni, udahlah tu. Allah jadikan mana dulu makhluknya, Allah jadikan orang tu macam mana, tak payah tahu. Tak payah kaji, tak payah belajar, Cuma kita yakin Allah menjadikan alam ni kerana Allah dah sebut dalam Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang menjadi langit dan bumi ini dan barang yang di antara keduanya. Ya. Jangan macam orang Bani Israel. Mereka kabur kepada Nabi Musa, kami takkan beriman dengan Allah kamu tu sehingga kami nengok dia mana rupanya. Hatta narallaha jahratan fa akhazatkum sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya, kami takkan beriman dengan Tuhan kamu sehingga kami lihat mana rupanya, gemuk ke, kurus ke, tinggi ke, rendah ke. Lalu Allah sambung dia dengan apa?
dengan petir. Dengan tahu apa petir? Dengan kilat, dengan lilintah. Ya, mati semua tu orang Bani Israel tu. Baca surah apa namanya? Surah Al-Baqarah ada ya. Wa idh kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun, kata Allah. Ayat berapa entah? Ayat 48 begitu lebih kurang ya. Ingat ketika kaum Bani Israel ngabar pada Nabi Musa, kami tak akan beriman dengan Tuhan kamu sehingga kami lihat dia. Mana rupanya? Dia nak tengok mana rupa Tuhan tu katanya. Lalu Allah datangkan halilintar. Tahu halilintar? Lilintah. Tung katanya. Dia panah petir. Mati semua mereka. Ya. Lepas itu Nabi Musa sedih. Minta doa dengan Allah supaya dihidupkan mereka tu balik. Lalu Allah hidupkan mereka balik. Summa ba'aznakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan mereka setelah dimatikan kamu semua. Ya. Itu apa namanya? Pemurahnya Allah Ta'ala dan hebatnya keistimewaan kaum Bani Israel pada zaman itu. Ya. Baik. Sekarang ni kita baca perincian asas-asas Tauhid Al-Asma' ya. Tadi kita dah baca 3 asasnya. Yang pertama apa? Allah itu maha suci dari menyerupai makhluk. Yang kedua, Allah itu maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Yang ketiga, jangan cari-cari kaifiat. Jangan cari-cari mana rupanya. Itu 3 asasnya. Kita tengok asas yang pertama. Mensucikan sifat-sifat Allah daripada menyerupai sifat-sifat makhluk. Ya. Asas ini berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Apa artinya? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan dia adalah amat mendengar lagi amat melihat. Allah amat mendengar dan amat melihat. Dia tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tak ada siapa pun yang menyerupai Allah. Kerana Allah amat melihat, amat mendengar. Atau kita melihat juga. Perempuan nampak saya tak? Saya pun nampak perempuan. Atau serupa ke melihat saya dengan melihat Allah? Serupa ke melihatnya perempuan tu dengan Allah melihat tu? Serupa ke? Perempuan pun tengok saya, nampak saya mana rupa saya ni. Atau serupa ke? Dia nengok, kita nengok. Serupa ke tak serupa? Apa tak serupanya? What is the difference between what Allah sees and what we see? Apa bezanya? Apa bezanya penglihatan Allah dengan penglihatan saya? Apa bezanya penglihatan Allah dengan penglihatan puan-puan? Apa bezanya? Ya. Tengok, dengar ni betul-betul. Allah melihat tidak dengan mata. Allah tak perlukan mata untuk melihat. Allah melihat dengan apa? Dengan sifat basarnya. Allah melihat dengan sifat basarnya. Sebab itu bila kita ngaji sifat 20 akan jumpa satu sifat namanya basar. Basar tu artinya apa? Melihat. Ya. Jadi dia tak ada mata. Sebab Allah tak ada buta-buta. Yang ada mata itu yang buta. Ya. Macam kita hidup dengan apa? Kita hidup dengan apa? Dengan nyawa. Itu sebab setiap yang ada nyawa pasti akan merasa mati. Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah hidup dengan al-haya'u, dengan sifat haya'nya. Sifat dia tu memang hidup. Betul, Allah tak ada mati-mati. Begitu juga Allah tak ada buta-buta. Mengapa? Kerana Allah melihat bukan dengan mata. Dia melihat dengan sifat basarnya. Begitu juga mendengar. Kita mendengar apa? Dengan telinga. Mesti ada telinga. Tak ada telinga tak dengar. Telinga tu pula mesti ada lubang sini. Dalam lubang telinga tu ada apa? Ada gegendang. Bila ada suara, gegendang tu apa? Dia bergetar tu baru dengar. Kalau tak dengar. Itu sebab bila dah tua rupa saya ni pekak. Ngapa? Gegendang tu dah jadi tebal. Tahu tebal? Bila tebal dia tak ada bergetar lagi dah. Bila suara tu tak ada bergetar. Diam je. Itu tak apa dengar tu. Saya sekarang ni pekak ni.
Tak berapa dengar. Bukanlah pekak betul, tak berapa dengar. Cuma kalau ada orang ngumpat saya dengar sikit pun dengar. Ya. Kalau tidak tak berapa dengar. Tapi pasal apa? Pasal ada gegendang. Dia ada alat, ada perkakas. Allah tak perlu kepada alat, tak perlu kepada perkakas. Allah mendengar bukan dengan telinga. Dan Allah mendengar bila-bila pun Allah dengar. Jauh pun dia dengar, dekat pun dia dengar. Ada suara pun dia dengar, tak bersuara pun dia dengar. Ngumpat dalam hati, Tuhan dengar tak? Dengar. Ya. Begitu juga Allah melihat dalam gelap pun dia nampak, terang pun dia nampak, tersembunyi pun dia nampak, terdedah pun dia nampak. Semua Allah tu nampak, ya. Kecil pun nampak, besar pun nampak, jauh pun nampak, dekat pun nampak. Itu bezanya pendengaran kita dengan pendengaran Allah, penglihatan kita dengan penglihatan Allah Ta'ala. Puan-puan ni maksud saya bercakap ni, puan-puan bercakap, ramai-ramai bercakap belakang. Saya bercakap, puan-puan bercakap. Ya. Kalau orang kiri kanan tahu dah apa cakap. Nak ngaji lepas yang petang ni, tuan-tuan bercakap, puan-puan bercakap, saya pun bercakap. Ya. Nak ngaji ni, boleh tahu ke apa pelajaran yang saya ajar? Saya bercakap, puan-puan bercakap juga. Boleh tahu ke? Mengapa tak tahu? Mengapa tak tahu? Pasal semuanya bercakap, yang mana nak dengar. Tapi kalau puan-puan orang tengah bercakap, ramai-ramai tu cakap sekali, puan-puan ngumpat orang. Tengah ramai-ramai ada orang ni baca, orang bercakap, yang seorang tu pula ngumpat. Anu. Tuhan dengar tak? Tuhan dengar tak? Tengah orang ramai tu, Tuhan dengar terang, nyata. Ya. Ada pula malaikat yang mencatatnya. Ya. Itu dia bezanya pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Ya. Lagi satu, kalau saya tengah bercakap ni, tiba-tiba lalu helikopter rendah, kok, dengar tak suara saya? Tahu tak apa yang saya cakap? Tapi Allah tahu tak? Tahu. Itu bezanya. Bayangkan puan-puan, sekarang ni, at this moment, sekarang ni, berapa juta manusia sedang bercakap. Saya bercakap dengan puan-puan, yang di luar tu ada tak lagi yang bercakap? Ada tak? Yang berjual-jual tu bercakap tak? T1 ada tak? Tuhan dengar tak? Semua Tuhan dengar. Each and every one of them, semua Tuhan dengar. Kita tak dengar, yang mana dekat je baru dengar. Kalau seorang-seorang pun dengar, ya. Kalau tengah ramai-ramai nak bercakap dengan dia, kita pegang tangannya, dengar aku ni, kita baru dengar. Kalau tak dengar. Itu dia, ya. Nampak tak bezanya? Begitulah melihat, mendengar, lagi mengetahui, lagi. Ya, sifat-sifat Allah dah, kekuasaan Allah tak sama dengan manusia, tak sama dengan makhluk, ya. Kerana Allah saja yang memiliki sifat seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dia amat mendengar lagi amat melihat. Melihatnya Allah itu bukan pakai mata. Kita melihat mesti ada mata. Mata itu pula nak ada kantar mata. Tahu apa kantar mata? Itu sebab kita kadang-kadang kejap je tengok, lepas tu dah tak nampak. Tengok dah ada pakai 4 mata lah. Satu, berapa dah 4 mata? 2, 4 mata lagi. Mana 4 mata lagi? Ya. Pasal apa? Dia bergantung kepada kekuatan kantar mata. Yang kedua, mesti ada cahaya baru nampak. Kalau tak ada cahaya, tak nampak. Jadi ada alat. Kita memerlukan alat untuk memandang. Tapi Allah, dia memandang dengan basarnya, dengan penglihatannya. Memang ada itu, basar tu dia melihat aja. Jauh pun dia nampak. Orang di England tu Allah nampak ke dah? Puan-puan nampak ke di England tu apa buat dah man? Ya. Orang di Afrika Selatan, puan-puan nampak? Allah nampak. Ya, kita di luar masjid ni tak nampak. Luar tu budak-budak main luar tu. Nampak tak? Anak-anak perempuan yang main luar tu. Nampak ke tak? Sudah tak nampak. Tapi Allah nampak segala-galanya. Itu bezanya. Faham tu? Itu bezanya. Lain kali nak ngajar nak bunyi itulah baru orang faham. Kalau tak faham memang, ya. Seropek je kata. Saya pun nampak, Allah pun nampak. Dah seropek lah saya dengan Allah. Mana boleh seropek? Itu dia maksud laisa kamitslihi syai'.
Dan berdasarkan firman-Nya lagi, fala taqribu lillahil amsal. Maka janganlah kamu mengada-ngadakan sekutu bagi Allah Ta'ala. Artinya jangan kamu mengadakan apa-apa yang menyerupai Allah Ta'ala, sama ada zatnya, sifatnya ataupun af'alnya. Jangan kamu pandai-pandai ngadakan sekutu bagi Allah Ta'ala. Itu syirik itu, ya. Yang syirik yang ini yang banyak orang tak sedar. Bukan syirik rupa, itu jarang. Yang banyak syirik itu syirik sifat. Bukan tak ya Allah tu menyembuhkan penyakit katanya. Tok pawang berahin dari kampung tu handai juga menyembuhkan penyakit katanya. Macam syirik ke dah tu? Syirik ke dah? Syirik lah tu, ya. Bukan tak ya Allah tu menyembuhkan penyakit, dia percaya tu. Bukan dia nafikan sifat Allah, dia mengaku Allah itu sifatnya sempurna. Allah itu menyembuhkan penyakit. Tapi di samping Allah, tok pawang berahin tu boleh juga menyembuhkan penyakit. Itu yang jadi syirik tu. Ya? Bukan tak ya Allah tu ilmunya tinggi. Ya, bukan tak ya Allah tu luas ilmunya. Ilmunya tidak terhingga. Tapi ustaz pun handai juga ilmunya sama dengan ilmu Allah. Macam? Syirik lah tu, ya. Jangan nyamakan Allah dengan apa-apa. Yang ini yang banyak orang apa ni? Yang banyak orang tak sedar tu. Sehingga seolah-olah kalau tidak ada perkara itu, Allah tu tak sempurna, Islam tu tak sempurna. Nak ditambah satu perkataan baru mengatakan Islam tu sempurna. Kalau sampai Islam tu, dia mengatakan belum sempurna lagi. Bila ditambah satu perkataan baru mengatakan Islam itu sempurna. Islam apa? Islam apa? Ya Allah, dia minta orang dengar kan? Islam apa? Hadari. Kalau tak ada hadari tak sempurna, kata dia, ya? Tak cakap lah, tapi dia punya makna apa itu? Nak bagi sempurna Islam tu mesti tambah lagi hadari, baru sempurna, kata dia. Itu macam mana? Itu seolah-olah Allah tak cukup ilmu pengetahuan, dia tambah hadari, dia yang nambah. Bukan Allah pun. Siapa nambahnya? Orang tu lah menambahkan perkataan hadari, baru sempurna Islam tu, baru maju orang Islam tu. Baru rakyat sempurna kemajuannya. Bila tak ada hadari, macam tak sempurna. Maknanya Allah tak tahu lah tu, dia lebih tahu dari Allah. Ya, sebab itu tak boleh disebut, tak boleh ditambah perkataan hadari tu. Kalau nak sebut hadari juga, sebut hadariyatul Islam. Bukan Islam hadari. Hadariyatul Islam tak apa. Artinya hadarinya Islam tu, ya, hadarinya Islam tu. Artinya kesempurnaan Islam dalam Islam tu. Itu tak apa. Ya. Jangan panggil hadari baru sempurna Islam tu. Seolah-olah Tuhan tu tak tahu. Seolah-olah dia lebih tahu daripada Tuhan. Itu jangan sekali-kali apa itu, ya. Sebab kita boleh baca Hadaratul Islamiyah. Ada tak? Ada pernah dengar Hadaratul Islamiyah? Tak pernah dengar? Ada satu buku Hadaratul Islamiyah, bukan Islam Hadari. Ada bukunya. Ya Allah, tahu dong, tak ada macam ke dah main ni? Ada bukunya, karangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang. Kenal ke? Ada ke pernah dengar nama ni? Dia ngarang buku Zaman Tengah Heboh Islam Hadari. Ya, nama bukunya Hadaratul Islamiyah, bukan Islam Hadari. Ya. Carilah. Di Manjung ni banyak kedai buku. Kalau tak dapat, cari kampung. Cari kampung jumpa, ya. Itu dia. Ya, nak faham ni, kalau tidak banyak orang syirik yang dia tak sedar, dia tak sedar yang dia tu syirik. Seolah-olah kalau dia tak tambah apa itu, maka tak sempurna Islam tu. Sebab itu jangan sebut, jangan sebut Islam hadari. Kalau tak ada hadari, tak sempurna Islam tu. Ya, kalau nak sebut, apa nak sebut? Hadaratul Islamiyah. Itu bezanya. Serupa juga kalau saya kata beruk timah dengan timah beruk. Ada tak beza? Ada tak beza? Beruk timah dengan timah beruk. Ada beza tak? Ada tak beza? Beruk timah apa artinya? Beruk tu siapa punya? Timah yang punya. Kalau saya kata timah beruk, macam?
Kalau dengar di timah macam ngampur mau, timah tu buruk. Ya. Jadi itu dia beza je. Kena faham tu. Baik, fala taqribu lillahil amsal. Maka janganlah kamu mengada-ngadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, itu RHM tu apa? Rahimahullahu ta'ala, ya. Dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan yang mesti kita iktiqad di dalam hal ini ialah Allah yang mempunyai nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang maha tinggi. Tidak serupa nama sama sekali dengan makhluk. Ya, tak serupa dengan makhluk. Dan sifat-sifat Allah ni, nama-namanya semua positif belaka. Semua baik-baik belaka. Semua tinggi-tinggi nilainya belaka di sisi Allah. Hanya Allah saja yang layak memiliki nama-nama itu. Kita tak boleh. Umpamanya Al-Mutakabbir, salah satu nama Allah Al-Mutakabbir. Apa arti Al-Mutakabbir? Apa arti Al-Mutakabbir? Yang takabur. Allah boleh tak takabur? Kali lagi, Allah boleh tak takabur? Boleh, kerana dia memang layak untuk takabur. Segala-galanya dia punya. Segala-galanya dia menjadikannya. Segala-galanya dia memiliki. Jadi boleh tak takabur? Boleh. Kita boleh nak takabur? Kalau Ustaz Ibrahim takabur, apa macam? Apa macam? Kalau Ustaz Ibrahim kata, Ustaz Ibrahim lah yang paling handai dalam Perak ni. Tak ada Ustaz yang boleh menandingi Ustaz Ibrahim. Apa macam? Bulan depan kosongkan dewan. Jangan harus datang. Ya? Tak boleh, kerana kalau manusia dia takabur, dia tak layak untuk takabur. Apa yang nak ditakaburkan? Apa yang ada? Kita ni apa yang ada? Apa pun tak ada. You have got nothing. Everything belongs to Allah. Jadi apa nak takabur? Ya. Kalau dia kaya, siapa bagi kaya? Allah. Kalau dia cantik, siapa bagi cantik? Kalau dia popular, siapa bagi populariti? Allah. Dia kereta besar, siapa bagi kereta besar? Allah. Jadi apa nak takabur? Apa alasan nak takabur? Sebab itu Allah murka bagi orang-orang yang takabur. Esok di akhirat besok, orang yang takabur, Allah jadikan mereka seperti semut. Ropai semut. Semut kecil ke besar? Lepas itu diletak di mana? Di tengah jalan, tempat orang lalu lalang. Orang lalu lalang, apa buatnya pada semut tu? Dikijak-kijaknya semut tu. Barang siapa yang takabur. Sebab itu jangan takabur. Jangan asal bercakap tu ayah. Ini ayah punya lah. Ini suami ayah lah ni. Ini rumah ayah lah ni. Ini ai lah. Ai lah semua. Ai. Itu anak ai lah tu. Memang betul anak ai tu lah. Tapi jangan puji dia. Lantak ini anak ai. Anak ai lah. Nampak ni anak ai? Nampak tengok lah ni. Betul tak? Nampak? Jangan puji pula. Ini anak ai yang paling cantik sekali. Jangan harui. Ya? Lantaklah dia pas mana-mana pun, ya, degree yang tak berjala-jala, lantaklah tu hal dia. Jangan terus nak puji ai. Itu isteri ai lah tu, tak lantaklah, ya. Okey. Okey, ya. Itu dia. Bagi Allah nama-nama itu semua positif, semua betul, semua baik belaka. Manusia tak boleh. Ada yang sifat Allah yang manusia boleh cuba untuk mengikutinya. Seperti Ar-Rahim, Ar-Rahman, itu boleh, ya. Al-Latif, boleh, manusia boleh tiru, ya. Lagi apa? Tapi Al-Mutakabbir tak boleh, ya. Al-Muntaqim tak boleh. Allah balas balik, tak boleh, ya. Ada yang kita boleh cuba untuk mendapatkan sifat-sifat itu. Ada yang kita tak boleh langsung memiliki sifat-sifat Allah itu, ya. Jadi mana dia? Sifat-sifat makhluk pula tidak serupa sama sekali dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang sabit. Apa arti sabit? Apa arti sabit? Tadi dah isbat sabit. Sama tu apa artinya? Sabit apa? Yang tetap, yang mesti ada bagi Allah. Itu sabit, ya. Yang mesti ada. Seperti apa? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mulia, Allah Maha Besar, Allah Maha, itu sabit itu mesti ada pada Allah.
Isbat, dan perkataan lain tu isbat, sabit, sama makna ya. Bukan sabit tu pisau bengkok tu motong rumput tu, itu sabit juga namanya, tapi bukan itu maknanya ya. Sabit tu mesti ada pada Allah Taala. Seperti ilmu ya. Allah tu memiliki sifat ilmu. Adakah Allah tu jahil? Adakah Allah tu mati? Adakah Allah tu lemah? Itu namanya sabit ya. Yang bukan yang mustahil bagi Allah, yang tetap ada bagi Allah. Yang wajib bagi Allah ya. Itu sabit. Sifat-sifat yang sabit pada Allah dan pada makhluk tidaklah serupa pada makna hakikatnya. Ada sifat yang Allah pun ada, makhluk pun ada. Dah saya khabar tadi dah. Allah pun ada sifat itu, makhluk pun ada sifat itu, tapi hakikatnya tak sama. Seperti ilmu, Allah memang berilmu. Makhluk ada tak yang berilmu? Ada, tapi serupa ke ilmu Allah dengan ilmu makhluk? Tak sama ya? Tak sama. Seperti kaya, Allah lah yang paling kaya, tapi ada tak manusia yang kaya? Serupa ke kekayaan Allah dengan kekayaan manusia? Tak sama ya. Allah tak perlukan apa-apa. Apa pun Tuhan tak perlu. Tapi manusia yang kaya ada tak keperluannya? Perlu tak dia kepada udara untuk bernafas? Perlu tak dia kepada makanan untuk mamam? Perlu tak dia air untuk minum? Banyak benda perlunya. Ya? Jadi maknanya dia bukanlah kaya. Orang kaya tu orang yang langsung tak ada keperluan. Orang yang langsung tak ada keperluan, itulah dia orang yang paling kaya. Itu sebab yang paling kaya siapa? Allah Ta'ala. Tak ada apa keperluan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Agak-agaklah antara puan-puan di Manjung ni dengan orang asli dalam hutan tu, siapa yang lebih kaya? Puan-puan ke orang asli tu lebih kaya? Agak-agak cuba fikir. Puan-puan ke orang asli tu lebih kaya? Tapi dalam hutan bukan asli duduk di batu berangkai dekat kampung tu, itu dah, itu serupa kita. Ya, siapa lebih kaya? Puan-puan kan dema. Dema lagi kaya. Mereka keperluan korang. Bukan ada keperluannya, lantaklah harga minyak naik. Dia bukan dia mentokar, dia duduk dalam hutan. Mana ada? Lantak motor tak ada, mentokar tak ada. Ya? Lagi apa? Lantaklah harga petai naik. Harga petai. Sampai RM8 sepapan, RM10 sepapan umpamanya ya. Dema terjejah kan? Tidak. Kerana apa? Keliling rumah dia petai aja. Lantaklah ikan naik harga. Ikan keli naik harganya, betul? Dia main dapat ikan macam mana? Tangkap aja, com dia apa aja dia serampang aja ikan tu. Lantaklah cukai pintu naik. Di sini ada cukai pintu dah. Ada. Kena dah. Kena. Sikit lagi GST nak dilaksanakan. Macam. Dia main terjejah ke dah? Apa hidup? Itu dah, mereka lebih kaya daripada kita. Kita banyak benar lah. Lesen radio, lesen TV, lesen motor, lesen rumah, lesen saja. Itu baru lesen. Cukai itu, cukai ini. Ya? Jadi mereka itu lebih kaya daripada kita. Ya? Tapi yang paling kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah tak perlu kepada apa-apa pun. Ya, tidak ada keperluan, tidak ada perkakas, tak perlu kepada perkakas, tak perlu kepada alat, tak perlu kepada udara, tak perlu kepada makan, tak perlu kepada minum. Itu Allah, tiada keperluan. Itu Allah kata Allahu ghaniyun wa antum fuqara. Allah lah yang paling kaya dan kamu semua adalah fakir belaka, kata Allah ya. Baik. Ada tidaklah serupa pada makna hakikatnya kerana sifat-sifat Allah yang qadim bersalahan dengan sifat-sifat makhluk yang baharu. Qadim tu apa tu ya? Qadim tu apa? Dia tidak ada permulaan, itu namanya qadim. Tidak ada permulaan. When is Allah's birthday? Bila birthday Allah? Bila? Bila? Tak ada birthday, kerana Allah bukan jadi, Allah bukan lahir, tidak ada siapa yang menjadikan Allah. Dia tak ada birthday.
Tapi orang tua kepada saya ni ada tak birthday? Ada. Ya. Ada. Walau tua macam mana pun dia ada birthday. Matahari tu ada birthday tak? Matahari tu ada birthday tak? Ada, walaupun dia jadi entah berapa juta tahun sudah. Tapi ada masanya. Dulu ada tak masanya matahari tu tak ada? Ada tak masanya zaman dulu matahari tu tak ada? Ada. Bila Allah jadikan matahari baru dia ada. Bulan pun apa itu, bintang pun apa itu, manusia pun apa itu, binatang pun apa itu, ada permulaan. Tapi qadim tidak ada permulaan. Ada. Dulu pun ada. Dulu, kini dan selama-lamanya. Ada je. Itu Allah tu ya. Sifat Allah tu. Sebab itu jangan disamakan